faham masalah penyeludupan di kawasan sempadan ini memang susah untuk dikawal dan kita kena profesional lah mengenai pendekatan kita untuk mengurangkan ketirisan daripada penyeludupan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, YB. Seterusnya. Usul oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan berkenaan Kertas Putih Kesihatan. Silakan YB Menteri. Terima kasih Timbalan Yang di-Bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segulai sejalai Malaysia Madani. Timbalan Speaker Yang di-Bertuah, dengan sukacitanya saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini untuk mengemukakan satu usul seperti berikut, bahawa Dewan ini memahami akan perlunya satu dasar reformasi sistem kesihatan negara melalui Kertas Putih Kesihatan bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat supaya ia relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Bahawa Dewan ini mendukung aspirasi kerajaan untuk membina sebuah negara yang sihat di mana ekosistem kondusif diwujudkan supaya sistem kesihatan berdaya tahan serta mampan untuk jangka masa panjang melalui Kertas Putih Kerajaan. Bahawa Dewan ini menyokong bagi memastikan usaha reformasi ini kalis masa hadapan dan tidak terkesan dengan situasi politik mahupun perubahan pentadbiran negara. Bahawa Dewan ini merestui dasar dan usaha yang komprehensif dan menyeluruh seperti yang diperkenalkan dalam Kertas Putih Kesihatan dengan komitmen semua pihak berkepentingan sejajar dengan pendekatan keseluruhan negara dengan izin Whole of Nation untuk sama-sama memikul tanggungjawab kesihatan sebagai satu usaha nasional. Bahawa Dewan ini merestui dan mengesahkan Kertas Putih Kesihatan supaya menjadi hala tuju reformasi sistem kesihatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang seperti yang dinyatakan dalam Kertas Perintah 29 tahun 2023 iaitu Kertas Putih Kesihatan yang dibentangkan di Dewan Negara pada Rabu 21 Jun 2023. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya membentangkan Kertas Putih Kesihatan untuk dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat senator di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berjaya meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan menunjukkan prestasi sistem penjagaan kesihatan yang baik berbanding negara berpendapatan sederhana yang lain. Namun, untuk 20 tahun ini, tahap kesihatan rakyat semakin menurun. Dengan peredaran masa serta perubahan sosio-ekonomi, demografik dan gaya hidup rakyat, terdapat keperluan untuk menambah baik dan memperkukuhkan sistem negara agar kalis dengan perubahan yang berlaku. Usaha memperkukuhkan sistem kesihatan bukanlah suatu yang baharu. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk menambah baik sistem kesihatan demi kesejahteraan rakyat dan negara lebih 2 dekad. Namun kini pendekatan yang lebih menyeluruh dan bersebadu amat diperlukan. Proses dan tujuan pembangunan Kertas Putih Kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, dalam mendukung aspirasi kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju dan madani, Kertas Putih Kesihatan dibangunkan berdasarkan proses libat urus dengan pihak berkepentingan, merangkumi pelbagai kementerian dan agensi, rakyat, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Kertas Putih ini juga mengambil kira hasil pelbagai kajian sistem kesihatan Malaysia menerapkan bukti tempatan dan global serta penanda aras antarabangsa. Dari Mac 2022 hingga Jun 2023, Kementerian Kesihatan telah mengadakan pelbagai sesi libat urus bersama 847 buah agensi dan 7,729 orang wakil mereka. Laman sesawang Kertas Putih Kesihatan yang dilancarkan pada 18 April 2023 lalu juga telah mendapat 1,969 hits dan menerima lebih 275 cadangan input dan sokongan. Secara umumnya, semua respon yang diterima melalui pelbagai saluran menunjukkan sokongan yang amat positif terhadap proses pembangunan dan kandungan Kertas Putih Kesihatan. Selain itu, Kementerian Kesihatan telah mendapat sokongan kementerian dan agensi kerajaan serta jemaah menteri kepada cadangan ini. Lebih-lebih lagi dengan pendekatan
dengan izin Health in All Policies. Sesi bersama perunding antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Kumpulan Bank Dunia WBG juga diadakan, dan pandangan pakar adalah bahawa usaha kertas putih ini turut mencerminkan perkembangan global dalam keperluan memperkukuhkan daya tahan sistem kesihatan. Kertas putih kesihatan dibangunkan bertujuan untuk menambah baik sistem kesihatan negara secara sistematik serta menentukan hala tuju bagi memastikan sistem ini lebih komprehensif dan responsif kepada keperluan kesihatan rakyat semasa dan masa hadapan. Dokumen ini menggariskan status semasa, jurang dan kekangan yang dihadapi oleh sistem kesihatan negara dan cadangan penyelesaian yang bersifat struktural dengan izin structural reform dan sistemik merangkumi reformasi penyampaian perkhidmatan, pembiayaan dan tabi urus secara berfasa dalam tempoh 15 tahun. Cabaran terhadap sistem kesihatan di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 telah menguji kapasiti dan daya tahan sistem kesihatan negara. Pada masa yang sama, negara sedang mengalami peningkatan penyakit berjangkit seperti tuberkulosis, HIV/AIDS serta kemunculan semula penyakit cegahan vaksin seperti penyakit polio, demam campak, difteria dan pertusis. Beban penyakit kronik juga banyak. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti dari tahun 2011 sehingga 2019, terdapat peningkatan prevalen penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi yang turut menjadi penyumbang utama kepada beban kesihatan dalam negara. Penyakit-penyakit ini juga kerap membawa kepada penyakit kardiovaskular dan kegagalan buah pinggang serta strok atau angin ahma kalau tidak dikesan awal dan dirawat dengan baik. Selain itu, prevalen masalah kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun ke atas semakin melarat dengan peningkatan hampir 3 kali ganda, iaitu 11% pada tahun 1996 kepada 29% pada tahun 2015. Manakala 12% kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun didapati mengalami masalah kesihatan mental pada tahun 2015. Besar kemungkinan semasa pandemik COVID-19, masalah kesihatan mental lebih tinggi. Begitu juga dengan insiden kanser dalam negara. Menurut Registri Kanser Kebangsaan, sebanyak 115,000 kes kanser baru dilaporkan dari tahun 2012 sehingga 2016. Tuan Yang di-Pertua, pada ketika ini sistem kesihatan negara juga berhadapan dengan peningkatan kadar penuaan populasi. Unjuran populasi dan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menjangkakan bahawa pada tahun 2030, Malaysia akan menjadi sebuah negara tua dengan izin Age Nations. Prevalen penyakit tidak berjangkit adalah lebih tinggi di kalangan warga emas dan secara langsung permintaan untuk penjagaan kesihatan meningkat. Pengalaman global menunjukkan bahawa kos penjagaan kesihatan warga emas adalah 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi berbanding purata untuk semua orang dewasa. Ramai yang kehilangan nyawa akibat COVID-19 adalah di kalangan warga emas dan atau mereka yang menghidapi penyakit tidak berjangkit. Perubahan iklim dan ekologi persekitaran juga memberi kesan kepada kesihatan manusia. Antara kesan perubahan iklim di Malaysia adalah kejadian bencana banjir yang kerap berlaku. Fenomena jerubu dan gelombang haba. Banjir membawa risiko penyakit bawaan air dan vektor, kecederaan badan dan kehilangan nyawa. Manakala jerubu memberi kesan negatif terhadap kesihatan seperti masalah pernafasan serta peningkatan risiko penyakit jantung dan strok. Pendedahan kepada cuaca yang panas yang melanda negara ketika ini memberi kesan kesihatan seperti keletihan, strok haba dan lebih teruk lagi boleh menyebabkan lagi kerosakan organ dan kematian. Tuan Yang di-Pertua, hakikatnya 80% daripada faktor-faktor yang memberikan impak tahap kesihatan individu berlaku di luar fasilitis kesihatan. Faktor-faktor penentu sosial untuk kesihatan ini seperti pendidikan, pendapatan, gaya hidup, persekitaran, makanan sihat dan jalan raya yang selamat menyumbang kepada tahap kesihatan rakyat. Dalam hal ini, usaha semua kementerian, agensi, pihak yang berkenaan adalah kritikal dalam mempraktikkan pendekatan kesihatan dalam semua polisi. Pendekatan ini mampu mewujudkan sebuah ekosistem yang holistik
dan berintegrasi untuk meningkatkan status kesihatan rakyat dan sosioekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, sistem penyampaian penjagaan kesihatan negara yang bersifat dikotomi dan tidak berintegrasi telah menyumbangkan kepada pengagihan perkhidmatan dan sumber-sumber kesihatan yang tidak seimbang di Malaysia. Sebagai contoh, fasilitis penjagaan kesihatan primer sektor awam merangkumi hanya 28% daripada keseluruhan fasilitis penjagaan kesihatan primer, tetapi mengendalikan hampir 64% daripada lawatan pesakit luar. Situasi ini menyebabkan fasilitis dan anggota di sektor awam terbeban, lebih-lebih lagi semasa kemuncak pandemik COVID-19. Laporan audit negara tahun 2018 menunjukkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital sektor awam berpunca daripada kekurangan kaki tangan, kehadiran pesakit yang tinggi, kekurangan pembiayaan dan tidak mempunyai peralatan yang mencukupi untuk menyediakan tahap penjagaan yang sewajarnya. Kekangan ini tidak terhad kepada Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital sahaja. Sebalik mencerminkan keadaan di banyak fasilitis kesihatan merangkumi klinik dan hospital. Kesesakan dan masa menunggu yang panjang turut menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan. Data terkini Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa masa menunggu untuk mendapatkan rawatan seperti pembedahan kardiotorasik, pembedahan katarak, pembedahan neuro dan lain-lain boleh mengambil masa sehingga 3 ataupun 15 bulan. Namun KKM telah berusaha supaya kes-kes kecemasan yang perlu intervensi segera masih diberikan keutamaan dan lebih cepat untuk dibedah. Pada masa yang sama, banyak fasilitis kesihatan dan peralatan di sektor awam sudah uzur dan memerlukan penambahbaikan dan penggantian. Sehingga kini terdapat sebanyak 1,200 fasilitis kesihatan yang daif atau mengalami kerosakan yang teruk. Ada juga yang mengalami risiko keselamatan seperti mendapan, keretakan bangunan serta kebakaran yang boleh membahayakan. Ketidakseimbangan antara sektor awam dan sektor swasta juga dipengaruhi oleh faktor geografi. Fasilitis penjagaan kesihatan awam meliputi seluruh negara, termasuk di kawasan luar bandar dan kawasan terpencil. Manakala fasilitis penjagaan kesihatan swasta lebih tertumpu di kawasan bandar dan kawasan separuh bandar. Perkara ini memberi tekanan kepada sumber-sumber Kementerian Kesihatan untuk memenuhi keperluan di seluruh negara, termasuklah kawasan yang sudah pun ada sumber perkhidmatan kesihatan bukan KKM. Selain itu, dari segi pembiayaan kesihatan, peruntukan di bawah pengurusan sektor awam masih di tahap rendah. Jumlah perbelanjaan kesihatan sektor awam pada tahun 2020 ialah 2.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Berbanding purata perbelanjaan kesihatan awam di negara-negara berpendapatan sederhana tinggi dan tinggi iaitu masing-masing pada peringkat 4.4% dan 6.4%. Perbelanjaan kesihatan awam yang rendah sekian lama telah mengakibatkan kekangan kepada kerajaan untuk memenuhi keperluan sumber manusia, infrastruktur, peralatan termasuklah untuk mengoptimumkan semua sumber kesihatan negara secara kos efektif dan efisien. Sebaliknya, tahap perbelanjaan duit poket sendiri dengan izin out of pocket rakyat Malaysia adalah tinggi, iaitu 34% berbanding dengan negara sepetara seperti Thailand dan Turki yang masing-masingnya hanya 9% dan 17%. Rakyat pelbagai lapisan berasa tertekan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang lebih cepat di sektor swasta dengan terus membayar wang tunai sendiri. Akan tetapi, pengalaman global menunjukkan bahawa perbelanjaan duit poket sendiri yang melebihi 20% mengundang kepada kejadian perbelanjaan yang memudaratkan akibat keperluan kesihatan. Aspirasi kertas putih kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, setelah pelbagai sesi libat urus, kami didapati rakyat mahukan 5 perkara dari sistem kesihatan negara. Aspirasi pertama adalah sebuah negara yang sihat dengan ekosistem kondusif supaya generasi muda lebih peka dan mengutamakan keperluan untuk sihat. Penekanan akan diberikan kepada perkhidmatan preventif dan promotif kesihatan supaya semua peringkat umur akan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Aspirasi yang kedua, sistem kesihatan yang saksama dan berpaksikan rakyat.
di mana perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih dekat dengan komuniti dan berkualiti dengan kos yang berpatutan dapat dicapai mengambil kira faktor seperti kekangan geografi. Aspirasi yang ketiga, sistem kesihatan yang berdaya tahan dan responsif untuk menangani cabaran seperti peningkatan penyakit tidak berjangkit dan krisis kesihatan seperti wabak. Aspirasi yang keempat, ekosistem kesihatan yang terbuka dan inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta inovasi terkini dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan supaya lebih efisien dan berkesan. Aspirasi yang kelima adalah sistem kesihatan negara yang dihargai dan dibanggakan oleh semua orang. Tonggak dan strategi Kertas Putih Kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, Kertas Putih Kesihatan ini mengusulkan 4 tonggak dan 15 strategi. Tonggak yang pertama adalah mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesihatan dan merangkumi penjagaan primer, sekunder dan tertier. Dalam tonggak ini ada 5 strategi yang dicadangkan seperti berikut. Yang pertama, mengutamakan penyampaian penjagaan kesihatan primer atau akronimnya PHC supaya rakyat menerima perkhidmatan di peringkat klinik yang lebih komprehensif merangkumi penjagaan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif. PHC juga akan berperanan sebagai barisan pertama yang dekat dengan komuniti dan memantau serta menguruskan kesihatan penduduk. Yang kedua, mengoptimumkan perkhidmatan penjagaan hospital untuk meningkatkan prestasi dan efisiensi. Peranan hospital akan diperkukuhkan dengan mengutamakan kes akut dan kompleks. Kes yang sesuai akan dirawat di klinik PHC untuk mengurangkan kesesakan di hospital. Konsep hospital cluster juga akan diperkukuhkan agar jurang perkhidmatan antara hospital pakar dan bukan pakar dapat dikurangkan. Yang ketiga, kerjasama sektor awam dan swasta yang efektif akan dipergiatkan supaya mengoptimumkan sumber kesihatan sedia ada bagi menangani isu ketidakseimbangan beban kerja. Kertas Putih Kesihatan akan melihat kepada model-model kerjasama efektif antara kedua sektor seperti penyumberluaran dan perkongsian kepakaran. Yang keempat, kemajuan teknologi digital untuk kesihatan akan dimanfaatkan. Ini termasuk perluasan perkongsian rekod, perubahan secara elektronik untuk menambah baik kualiti kesinambungan rawatan antara fasilitis. Perkhidmatan telekesihatan membolehkan pesakit mendapat perundingan pakar tanpa sentiasa perlu ke hospital. Dan yang seterusnya, keempat-empat strategi yang tersebut menjurus kepada kesaksamaan akses dalam perkhidmatan kesihatan dan meningkatkan liputan kesihatan sejagat dengan izin Universal Health Coverage UHC. Perhatian khusus juga akan diberi kepada golongan terpinggir dan rentan seperti orang asal, orang kurang upaya, bantuan, gelandangan serta mereka yang terkesan akibat faktor geografi seperti Sabah, Sarawak dan pendalaman semenanjung Malaysia. Tonggak yang kedua adalah meningkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit sebagai anjakan paradigma dari fokus rawatan setelah sakit kepada kepastian rakyat kekal sihat. Tonggak ini mencadangkan 3 strategi seperti berikut. Yang pertama, fungsi kesihatan awam akan diperkukuhkan termasuk pemantapan kesiapsiagaan sistem kesihatan negara untuk menghadapi ancaman penyakit dan krisis kesihatan. Yang kedua, kerjasama dan penyelarasan intersektor antara kementerian dan agensi. Berkaitan kesihatan akan ditambah baik supaya lebih efektif bagi menangani isu penentu sosial untuk kesihatan dengan izin Social Determinants of Health SDH. Yang ketiga, insentif akan diperkenalkan bagi menorong amalan dan tingkah laku pro kesihatan. Ini termasuklah insentif untuk menggalakkan amalan sihat di samping meningkatkan penawaran produk yang pro kesihatan. Cukai ke atas minuman bergula, rokok, alkohol dan barangan yang lain yang tidak sihat akan diteliti untuk memupuk cara hidup yang lebih sihat. Tonggak yang ketiga adalah memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Tonggak ini merangkumi reformasi pembiayaan kesihatan agar lebih mampan, mempunyai perlindungan risiko kewangan yang lebih baik dan mengurangkan perbelanjaan duit poket sendiri.
Tiga strategi yang dicadangkan adalah meningkatkan pelaburan untuk kesihatan di bawah pengurusan sektor awam secara berperingkat kepada 5% pada kadar KDNK dengan mengambil kira kedudukan serta kemampuan fiskal kewangan kerajaan, kerjasama strategik pelbagai sektor serta penggunaan sumber dan aset merentasi pelbagai pihak berkepentingan. Struktur fee semasa di fasilitis penjagaan kesihatan awam akan disemak semula supaya subsidi penjagaan kesihatan disasarkan kepada lebih baik dan sistematik. Kementerian Kesihatan juga akan meneliti option yang sesuai untuk menggambling sumber pembiayaan kesihatan seperti option skim caruman kesihatan yang progresif bagi memastikan kemampanan pembiayaan kesihatan. Memastikan rakyat menerima perkhidmatan komprehensif yang tidak terikat kepada kemampuan individu melalui penyatuan dana-dana kesihatan agar membolehkan perkongsian risiko kesihatan dan kewangan. Pakej bermanfaat kesihatan yang menyenaraikan perkhidmatan kesihatan dan ubat-ubat yang boleh diakses oleh rakyat akan dibiayai melalui dana ini dengan tabir urus dan pengawasan yang jelas dan telus. Memastikan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang cekap dan berkesan dengan memperkukuhkan peranan pembelian strategik untuk membolehkan perolehan perkhidmatan penjagaan kesihatan melalui model pembayaran yang inovatif dan berasaskan nilai. Pengagihan peruntukan dan sumber kesihatan juga akan ditambah baik supaya tertumpu ke arah intervensi yang lebih kos efektif dengan penekanan terhadap penjagaan kesihatan primer. Tonggak yang keempat adalah memperkukuhkan landasan dan asas sistem kesihatan dan tadbir urus yang memberi fokus kepada reformasi dari segi dasar dan fungsi kesihatan secara menyeluruh. Tonggak ini mengemukakan 4 strategi seperti berikut. Yang pertama, Kementerian Kesihatan akan memperkukuhkan peranan melalui penstrukturan semula, fungsi sebagai pengawal selia dan pengubal dasar, pembeli serta penyampaian perkhidmatan kesihatan akan diasingkan secara berfasa untuk meningkatkan ketelusan dan pendekatan yang lebih saksama rata antara sektor-sektor kesihatan. Yang kedua, bagi menambah baik dasar perundangan dan peraturan berkaitan kesihatan, kerajaan akan meneliti semua akta dan peraturan yang sedia ada dalam usaha melonjakkan sistem kesihatan kepada paradigma yang lebih fleksibel dan inovatif. Kerangka regulatori, aktiviti kawalan dan pengawasan juga akan diperkukuhkan lebih-lebih lagi dalam bidang perkhidmatan kesihatan yang baru berkembang. Memantapkan tenaga kerja untuk kesihatan dengan memberi fokus kepada pembangunan kategori-kategori baharu selaras dengan keperluan masyarakat menua dan konsep penjagaan kesihatan lebih dekat dengan komuniti. Ini juga melibatkan aspek-aspek pendidikan, latihan, pelesenan dan pendaftaran. Kerjasama dan kolaborasi dengan pelbagai pihak berkepentingan akan dipergiatkan antara sektor untuk meningkatkan koordinasi antara tenaga kerja dan merangsangkan penyelidikan dan inovasi sebagai usaha untuk melakukan penambahbaikan berterusan kepada sistem kesihatan dengan pendekatan pembangunan polisi dan tindakan yang berasaskan bukti. Penyelidikan dan analisa akan turut menyokong keberkesanan dan kecekapan kos bagi perbelanjaan kesihatan serta digunakan dalam pengubalan dasar tabir urus dan pengawasan bagi mempertingkatkan tahap kesihatan dalam kalangan penduduk secara mampan dan berterusan. Impak reformasi kesihatan. Yang Tuan Yang di-Pertua, inisiatif reformasi sistem kesihatan adalah satu pelaburan yang baik untuk negara kita. Antara impak yang akan diperolehi adalah peningkatan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan saksama, memantapkan perlindungan sosial dan perlindungan risiko kewangan, memastikan sistem kesihatan negara yang lebih mampan dan berdaya tahan, menjamin kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta secara langsung memacu pertumbuhan ekonomi negara sejajar dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Fasa-fasa reformasi. Reformasi sistem kesihatan perlu dibuat dengan teliti dan akan mengambil masa merentasi paras pembangunan negara juga.
Usaha ini akan dilaksanakan secara berfasa, menjangkau masa 15 tahun, merangkumi fasa jangka pendek di mana 5 tahun pertama bermula pada tahun 2024. Jangka sederhana bermula pada 2029 dan jangka panjang dari tahun 2023 hingga 2039. Strategi-strategi dalam Kertas Putih Kesihatan akan diperincikan dan plan-plan implementasi akan dibangunkan supaya usaha yang penting dan kritikal ini tidak dilengahkan lagi demi kesejahteraan rakyat dan negara. Badan Pemantauan Reformasi Kesihatan bagi memastikan reformasi sistem kesihatan dilaksanakan secara berterusan dan telus serta menepati objektif dan perancangannya, satu badan pemantau akan ditubuhkan. Untuk mengekalkan komitmen semua pihak berkepentingan, badan ini akan melaporkan pencapaian pelaksanaan reformasi sistem kesihatan secara berkala kepada Parlimen dan rakyat. Penubuhannya akan mewujudkan mekanisme semak dan imbang agar usaha dan komitmen negara kepada reformasi sistem kesihatan adalah kalis masa dan kalis peredaran ekonomi politik sepanjang tempoh 15 tahun yang akan datang. Tuan Yang di-Pertua, demi negara dan rakyat, reformasi ini perlu dilaksanakan dengan segera supaya sistem kesihatan lebih mampan dan dapat bersedia menghadapi cabaran harian dan keperluan penduduk semasa dan masa hadapan. Sistem kesihatan yang responsif dan efisien adalah penting dalam memupuk keharmonian masyarakat, kesejahteraan penduduk dan sosioekonomi Malaysia. Rakyat yang sihat dan produktif adalah kritikal untuk menentukan masa depan negara dengan menyerlahkan potensi modal insan sebagai pemacu pembangunan negara selaras dengan ikhtiar Malaysia Madani. Dalam hal ini, saya sekali lagi memohon ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan pertimbangan sewajarnya dan mengesahkan Kertas Putih Kesihatan ini demi masa depan kesihatan kita. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Ada sesiapa menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong usul Kertas Putih Kesihatan ini. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis adalah usul Yang Berhormat Menteri Kesihatan ini terbuka untuk dibahas. Ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 27 orang ahli yang nak berbahas. Kita perlu siap luluskan bil ni, kita perlu habiskan sesi ini pada hari ini juga. Jadi saya rasa elok saya buat ketetapan bahawa seorang diberikan 5 minit saja. 27 orang. Datuk Kesabadan. Bukan, menteri pun bentang ni agak lebih kurang 40 minit. Baik, 7 minit okeylah. 7 minit. Untuk 7 minit. bahas. Sampai malam, Ali Muhammad sanggup sampai malam Apa, habiskan ni bil bukan RUU. Kertas Putih ni penting untuk rakyat. Saya hanya pengurusi kemesyuarat. Ali Muhammad buat keputusan. Baik, kalau permintaannya 7 minit, saya boleh benarkan 7 minit. Tapi 7 minit tepat tak ada tambah-tambah Boleh Tuan Haji Effendi boleh Jadi dengan ini saya menjemput Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Martina Wan Yusof untuk berbahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan 20 minit untuk first speaker, tapi dapat 7 minit bermakna saya terpaksa potong separuh daripada ucapan saya. Saya tahu bidang doktor, saya tahu, tapi Tuan Yang di-Pertua, saya telah membaca dan meneliti Kertas Putih ini yang pada saya adalah satu langkah pemula kepada pelaksanaan reformasi kesihatan yang menyeluruh bagi meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Impian kita dengan reformasi yang dilaksanakan, sistem pengurusan kesihatan di Malaysia dapat diperkasakan dengan mengutamakan penyampaian khidmat penjagaan kesihatan yang dapat diakses di serata seluruh pelosok negara oleh semua rakyat tanpa ada yang terpinggir. Yang paling penting, kita mahu melihat rakyat Malaysia sihat,
berdaya tahan tinggi dari terkena jangkitan penyakit berjangkit, penyakit mental, penyakit kesan perubahan iklim ekstrim, penyakit kesan kemalangan serta tidak terdedah kepada faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang boleh dielak seperti risiko kesan nikotin. Kertas ini masih superficial, perlu kepada perincian lanjut dan kajian yang lebih mendalam supaya pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan tuntas dan aspirasi serta objektif boleh dicapai. Tuan Yang di-Pertua, sudah berapa kali di dalam perbahasan saya sebelum ini, saya telah membangkitkan isu kesihatan negara kita yang perlu kepada reformasi yang menyeluruh. Dengan adanya kertas ini, kita berharap reformasi ini dapat dilaksanakan mengikut fasa-fasa yang dicadangkan. Kita juga mengharapkan sistem kesihatan yang baru ini berdaya tahan dan kalis kepada cabaran-cabaran penyakit tidak berjangkit NCD, penyakit-penyakit berjangkit ataupun wabak baru, masa perubahan teknologi, ekonomi dan juga perubahan pimpinan politik. Kayu ukur kepada taraf kesihatan negara sudah pastilah bukan kepada banyaknya bilangan hospital, banyaknya fasiliti kesihatan, peralatan yang canggih atau bilangan sumber manusia yang ramai. Namun begitu, kita memerlukan semua kemudahan ini demi untuk menjaga kesihatan rakyat. Rakyat yang sihat, penurunan kadar mobiliti penyakit-penyakit, penurunan kadar kemasukan ke hospital adalah antara penada aras yang paling tepat untuk membuktikan keberkesanan sesuatu sistem kesihatan. Malaysia, negara yang tinggi kadar penyakit tidak berjangkit NCD seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan strok. Dan semua penyakit ini berpunca dari amalan gaya hidup yang tidak sihat. Ia menjadi faktor utama kepada peningkatan kos penjagaan kesihatan dan keperluan hospital. Penyampaian Penjagaan Kesihatan Primer (PHC) adalah unit yang paling dekat dengan rakyat. Kewujudan klinik-klinik dalam komuniti memberi kemudahan kepada rakyat untuk menerima khidmat yang komprehensif. Penekanan perlu diberikan kepada penjagaan promotif, preventif serta pendidikan kesihatan. Setelah sekian lama negara kita membelanjakan sejumlah besar wang negara untuk rawatan kuratif, sudah tiba masanya penjagaan kesihatan preventif untuk pencegahan penyakit diberikan peruntukan yang lebih besar kerana rawatan pencegahan adalah jauh lebih rendah. Pandemik COVID-19 telah membuktikan bahawa sektor awam dan sektor swasta dapat berganding bahu dan bekerjasama. Kejayaan pemberian vaksin dan rawatan susulan oleh sektor swasta kepada pesakit COVID-19 telah dapat mengurangkan beban di sektor awam. Selain itu, PKB 40 adalah skim kesihatan yang dilaksanakan oleh klinik-klinik swasta dikendalikan oleh Protect Health adalah contoh kerjasama yang perlu diperkasakan. Kita melihat kemunculan klinik-klinik baru bagaikan cenderawang tumbuh selepas hujan apabila ramai doktor kontrak meletak jawatan dan membuka klinik sendiri. Ada klinik yang berjaya dan ada klinik yang terpaksa berhempas pulas untuk menarik pesakit ke klinik mereka. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil peluang ini untuk memperkasakan sistem penyampaian penjagaan kesihatan dalam komuniti dengan melantik klinik-klinik ini untuk melaksanakan saringan kesihatan PKB 40. Menjadi kerugian kepada kementerian jika tenaga profesional ini tidak dilantik sebagai panel. Kerjasama ini akan mengurangkan beban kepada petugas kesihatan di sektor awam. Tuan Yang di-Pertua, Protect Health juga perlu diperkasakan. Saya menerima sungutan dari doktor muda ini yang terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan kelulusan permohonan menjadi panel program PKB 40. Ada yang sudah melebihi 6 bulan permohonannya. Mungkin Protect Health juga tiada kaki tangan yang mencukupi untuk memproses kepermohonan. Oleh itu, saya mohon supaya hal ini diberi perhatian oleh pihak kementerian. Saya juga menerima aduan dari doktor-doktor muda yang terpaksa menunggu lama untuk mendapat kelulusan membuka klinik baru. Mohon penjelasan kenapa perlunya kelulusan berkembar dari negeri dan juga dari sikap pusat sebelum boleh beroperasi. Ramai doktor yang tidak dapat menanggung overhead cost dengan izin yang terlalu lama sehingga melebihi 6 bulan.
Soalan ini membawa kepada soalan seterusnya dari saya, apakah inisiatif kerajaan bagi membantu para doktor kontrak yang terjejas, yang membuka klinik dan terjejas aliran tunai yang teruk akibat kerana birokrasi ini? Apakah kerajaan bercadang untuk menyediakan geran khas kepada doktor-doktor muda atau doktor-doktor yang terjejas aliran tunai akibat kemerosotan ekonomi negara? Tuan Yang di-Pertua, penjagaan kesihatan bermula dari alam rahim hingga ke akhir hayat. Dari janin hinggalah warga emas, keperluan dan pengurusan adalah berbeza. Tenaga, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan juga berbeza. Kesihatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu sosial untuk kesihatan, contohnya faktor sosioekonomi, persekitaran dan tahap pendidikan seseorang. Oleh itu, KKM tidak akan mampu jika bersediaan untuk menguruskan. Maka jika reformasi ini hendak dilaksanakan, ia perlu kepada pelibatan rentas kementerian. Semua kementerian dan agensi-agensi perlu bekerjasama supaya reformasi sistem kesihatan ini dapat menjadi kenyataan. Oleh itu, saya mencadangkan supaya satu jawatan kuasa khas reformasi kesihatan rentas parlimen ditubuhkan. Tuan Yang di-Pertua, reformasi kesihatan perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira semua faktor. Cabaran-cabaran isu kesihatan semasa dan masa depan, sumber manusia, kepakaran prasarana dan peralatan kesihatan, perubahan teknologi, pendigitalan, faktor-faktor sosial penentu kesihatan dan kewangan adalah faktor yang perlu diambil kira dan diberi perhatian oleh kementerian. KKM perlu menyediakan dasar yang jelas dan polisi kesihatan yang tuntas supaya reformasi sistem kesihatan ini lebih terarah dalam kerangka yang telah ditetapkan dan visi negara sihat tercapai. Dengan itu, saya mahu menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Saya bagi sedikit masa kecederaan tadi pasal Doktor merupakan pakar untuk membahas pada hari ini. Sekarang ni saya jumpa Doktor yang seorang lagi dalam Dewan ini, iaitu YB Dr. Lingeshwaran, anak lelaki Datuk Seri R. Arun Salam, untuk membahas. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut terlibat dalam perbahasan usul yang bersejarah ini. Sesungguhnya bukan senang untuk kita mendapat sokongan bipartisan di Dewan Rakyat dalam usul yang sangat penting ini. Sabas dan tanya saya ucapkan kepada Menteri Kesihatan dan juga pasukan Kertas Putih Kesihatan atas kerjaan ini. Sebagai seorang pengarah hospital dan juga pegawai perubatan Kementerian Kesihatan, sepanjang 11 tahun, saya menyokong penuh usul Kertas Putih Kesihatan. Ini adalah disebabkan oleh cabaran-cabaran yang cukup besar dihadapi oleh sistem kesihatan negara kita. Saya rasa semua ahli-ahli Dewan yang mulia ini masih ingat bagaimana sistem kesihatan kita hampir lumpuh semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Izinkan saya berkongsi sedikit tentang cabaran-cabaran sistem kesihatan kita. Pertama, kekangan sumber manusia, fasiliti kesihatan dan juga peralatan perubatan. Di Pulau Pinang sahaja, sejumlah 154 orang jururawat tambahan diperlukan untuk mengoperasikan semula katil ICU dan Dewan Bedah di Hospital Kepala Batas dan juga Hospital Bukit Mertajam yang dibiarkan kosong sekarang akibat kekurangan jururawat. Angka ini menunjukkan bahawa terdapat jurang yang cukup besar untuk mengoperasikan sepenuhnya fasiliti-fasiliti yang telah saya sebut tadi. Saya yakin hampir semua negeri menghadapi isu baik dari hospital awam maupun klinik kesihatan. Saya nak tegaskan di sini, isu ini bukan sekadar di KKM sahaja. Baru-baru ini saya diberitahu oleh seorang ketua pegawai eksekutif hospital swasta. Mereka juga menghadapi isu jururawat. Difahamkan bahawa kadar pemberhentian dengan izin attrition rate of jururawat adalah sehingga 20% setahun. Ini adalah satu masalah yang cukup besar dan kita harus tangani dengan segera sebelum sistem kesihatan kita lumpuh. Soalan saya kepada Menteri, apakah strategi kita dalam memastikan talent pool jururawat kita tidak berhijrah ke luar negara seperti Singapura dan juga negara-negara Arab? Ahli-ahli Dewan yang berhormat,
tahu tak anda bahawa proses kenaikan pangkat untuk jururawat di Kementerian Kesihatan mengambil masa hampir 13 tahun untuk naik satu grade secara time base. Kita selalu mengharapkan perkhidmatan yang terbaik daripada jururawat. Buat pemeriksaan pesakit, mandikan pesakit, cuci luka pesakit, beri ubat sampai tukar pampers pun kita harapkan mereka. Kita seharusnya menjaga kebajikan jururawat kita untuk memastikan mereka terus kekal bermotivasi dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Saya yakin dengan kertas putih kesihatan ini, kita dapat membela nasib jururawat-jururawat yang lama telah dipinggirkan. Kedua, kehilangan pakar perubatan dari sektor awam yang berhijrah keluar dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam tahun 2023 sahaja, Hospital Kluster Seberang Perai telah kehilangan 4 pakar kanak-kanak yang telah berhijrah secara serentak ke hospital swasta. Pada khemah saya, kehilangan ini disebabkan oleh dua, iaitu pulling factor dan juga push factor. Walaupun agak sukar untuk kita tangani pull factor, iaitu faktor yang mendorong pakar-pakar meninggalkan kesihatan awam, iaitu tawaran gaji yang lumayan di sektor swasta. Kita harus mengurangkan push factor yang mendorong pakar-pakar kita meninggalkan perkhidmatan awam. Salah satu push factor ialah tiada sistem kenaikan pangkat yang sistematik selepas grade UD 56. Contoh, Ketua Jabatan Ortopedik Hospital Seberang Jaya adalah seorang pakar perunding dengan sub kepakaran dalam foot dan ankle, telah berkhidmat lebih daripada 25 tahun sehingga hari ini, tapi masih berada di grade UD 56. Seorang lagi pakar bedah, otak dan saraf tunjang, Ketua Perkhidmatan untuk Negeri Pulau Pinang dan juga pakar pelawat Zon Utara. Beliau merupakan seorang yang saya kenal secara peribadi. Beliau telah berkhidmat 20 tahun dan mempunyai fellowship dalam pembedahan saraf tunjang dan neuroonkologi. Dengan duta citanya telah meletakkan jawatan kerana hampa bahawa sumbangan dan penat lelah beliau dalam sektor kesihatan awam tidak diberikan dengan kenaikan pangkat yang sewajarnya. Ini ada dua kenalan saya saja. Di seluruh negara, saya pasti beratus lagi pakar dalam situasi tragis yang sebegini. Untuk cabaran fasiliti kesihatan pula, jika kita mengambil kira unjuran penduduk di seberang perai pada tahun 2030, iaitu 1.21 juta, terdapat keperluan untuk menambah 307 hingga 900 katil pesakit dalam masa 7 tahun yang akan datang untuk menampung keperluan kesihatan penduduk seberang perai. Saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah perkembangan terkini berkenaan perancangan pembangunan blok baru Hospital Sungai Bakap? Lazimnya kita merancang keperluan katil berdasarkan nisbah 2 hingga 2.5 kepada 1,000 penduduk. Akan tetapi bukan semua katil pesakit yang digunakan sempurna untuk penduduk kita kerana Malaysia adalah salah satu negara destinasi pelancong yang terpilih. Saya berharap kertas putih ini turut mengambil maklum tentang fenomena ini. Jadi, untuk makluman semua ahli-ahli Dewan yang mulia, hujah-hujah yang baru saya bentangkan ada hanya tip of iceberg dengan izin kepada masalah sistem kesihatan. Sebagai pemimpin negara, kita harus lebih peka dengan isu-isu yang lebih mustahil dan tidak menghina dan memandang serong terhadap warga kerja Kementerian Kesihatan. Di sini saya ingin mengecam hujah ahli parlimen 2 minggu lalu mengenali pemakaian jururawat di Malaysia yang pandangannya seksi dan menjolok mata. Setahu saya, sepanjang perkhidmatan saya di Kementerian Kesihatan Malaysia selama 11 tahun, tiada seorang jururawat pun yang hadir bertugas memakai pakaian seperti model Victoria's Secret. Dan sebagai anak kepada seorang jururawat hospital kerajaan, saya juga terkilan dengan statement yang kurang cerdik oleh YB Kuantan tersebut. Jika pemakaian jururawat yang begitu berhemah itu menggugat keimanan ahli parlimen tersebut sehingga beliau harus berujar di Dewan, saya rasakan kenyataan beliau sangat menjijik dan memalukan nama parti PAS. Jika Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masih hidup, sudah pasti kenyataan YB Kuantan tersebut akan menyedihkan Tok Guru kerana nila setitik rosak susu sebelanggar. Kesihatan mental ahli parlimen tersebut harus diperiksa dengan segera. Saya ingin ahli parlimen berkenaan
meminta maaf secara terbuka kepada warga kerja kesihatan secara amnya dan khususnya kepada jururawat Malaysia yang telah bertungkus lumus menyelamatkan nyawa rakyat kita. Sekian, salam hormat. Terima kasih doktor. Memang banyak masalah ya dalam sistem kesihatan kita yang akan ditangani oleh kementerian. Tapi yang menariknya adalah pakaian jururawat pun jadi masalah kepada kementerian. Jadi saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Datin Hajah Ros Suriati Alang untuk berbahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana membenarkan saya turut serta dalam perbahasan pembentangan Kertas Putih Kesihatan 2023. Sepanjang 4 hari kita bersidang, kita sudah selesai membahas pelbagai rang undang-undang kerajaan dan urusan kerajaan. Maka pada hari ini merupakan hari yang bersejarah kerana kementerian dan kerajaan buat julung kalinya membentang Kertas Putih Kesihatan setelah 14 kajian sejak 1985. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada menteri dan kementerian serta kerajaan yang berjaya membentangkan dokumen yang mana menggariskan status masa jurang dan kekangan yang dihadapi oleh sistem kesihatan negara dan cadangan penyelesaian yang bersifat memperbaharui dan mereformasikan sistem kesihatan negara kita. Pada pandangan saya, pembentangan Kertas Putih ini adalah rentetan dari menerima tetamu tidak diundang yang melanda negara kita dan seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19. Sememangnya dunia memang tidak bersedia. Tetamu ini telah menguji dan mencabar segala jentera kerajaan dan menguji minda dan jiwa kita semua. Apa tidaknya, masih ingatkah kita kepada situasi di mana kesesakan luar biasa di hospital-hospital awam. Wad-wad kesihatan penuh dan katil-katil melimpah sehingga ke ruang lega hospital, sehingga menyebabkan hospital Medan terpaksa dibuka. Di sini saya tidak mahu menyalahkan siapa atau pentadbiran mana-mana. Marilah kita maju ke hadapan dengan memberi perhatian kepada pensuturan semula kesihatan negara dan agar kita sebagai ahli yang berhormat Senator dapat mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian bagi memastikan sistem kesihatan yang lebih berkualiti, mampan dan berdaya saing. Tuan Yang di-Pertua, isu pertama yang saya ingin sentuh adalah mengenai penyampaian perkhidmatan kesihatan yang sedia ada. Iaitu saya ingin khusus kepada klinik kesihatan dan hospital kerajaan di mana kita sedia maklum pengalaman kita mengurus pandemik COVID-19 dan mendapati jumlah katil dan wad ICU adalah terhad, menyebabkan sistem kesihatan negara kita terdedah kepada risiko lumpuh apabila berhadapan dengan krisis berskala besar. Soalan pertama saya, apakah langkah ke hadapan kementerian dari segi untuk menaik taraf kesihatan awam yang sedia ada dan apa perancangan kementerian untuk menambah lagi jumlah hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara? Adakah kapasiti hospital kita sekarang ini setelah menempuh dugaan besar semasa pandemik mampu untuk menghadapi pandemik seterusnya atau adakah kemampuan kita masih berada di tahap rendah? Saya membangkitkan perkara ini adalah kerana saya ingin menyentuh mengenai keadaan Hospital Pulau Pinang yang harus ditambah baik dari segi infrastruktur dan kemudahan tempat letak kereta yang luas. Hospital itu harus diberi transformasi baik dari segi bangunan, perkhidmatan dan keselesaan pesakit serta warga kerjanya. Semasa tahun pandemik, Pulau Pinang pernah mencatat peningkatan jangkitan positif kes harian COVID-19 yang tinggi iaitu melebihi 2,000 kes sehari. Lantas, Hospital Medan telah dibina bagi menampung jumlah pesakit yang meningkat. Saya ingin bertanya mengenai kerangka dasar dan hala tuju pembangunan perkhidmatan kesihatan di Hospital Pulau Pinang. Adakah kementerian mempunyai rancangan untuk beli tanah, untuk meluaskan lagi Hospital Pulau Pinang dan juga perancangan untuk membina tambahan lot parking bertingkat untuk kemudahan awam? Kerana negeri Pulau Pinang ini begitu padat sekali, Tuan Yang di-Pertua.
Menyentuh mengenai kawasan parking yang sedikit, saya ingin menyampaikan keluhan dan rintihan warga Pulau Pinang yang berkunjung ke hospital untuk mendapat rawatan. Kekurangan tempat letak kereta kenderaan menyukarkan pelbagai pihak. Bayangkan seorang warga MAS atau OKU terpaksa berjalan jauh dan melintas jalan yang penuh sesak setiap hari untuk mendapatkan perkhidmatan hospital. Menyentuh isu lain pula, memandangkan pertumbuhan hospital swasta semakin meningkat di Pulau Pinang, saya ingin bertanya, sejauh manakah langkah jangka masa hadapan bagi kerajaan mendapatkan kerjasama dengan hospital-hospital swasta sekiranya berlaku situasi yang sama seperti yang pernah kita alami semasa PKP. Seterusnya, adakah kementerian mempunyai sebarang garis panduan bagi mendapat kerjasama dengan klinik dan hospital swasta bukan di Pulau Pinang, malah seluruh negara untuk menggunakan kemudahan hospital tersebut sekiranya berlaku malapetaka kesihatan di masa depan. Tuan Yang di-Pertua, Kertas Putih Kesihatan ini dibangunkan bertujuan untuk menambah baik sistem kesihatan negara secara sistematik serta menentukan hala tuju bagi memastikan sistem ini lebih komprehensif dan responsif kepada keperluan kesihatan rakyat semasa dan masa hadapan. Walau bagaimanapun, ini semua tidak dapat direalisasikan tanpa kita menilai dan mereformasikan penjawatan dalam perkhidmatan kesihatan. Saya ingin merujuk kepada tenaga kerja kesihatan yang meliputi kaki tangan perubatan, pegawai kesihatan serta doktor dan juga pakar harus diambil kira. Kita dapat melihat beban tugasan yang ditanggung oleh kaki tangan perkhidmatan kesihatan telah sampai ke kemuncaknya. Saya khawatir ramai petugas kesihatan akan memilih untuk bersara awal atau terus berhenti dari perkhidmatan akibat tidak dapat menampung tugas yang banyak dan bekerja lebih dari masa yang sepatutnya. Sebagai contoh, isu burnout dengan izin yang dialami oleh petugas kesihatan. Saya yakin ramai ahli yang berhormat akan menyentuh mengenai isu doktor kontrak, kaki tangan kontrak dalam kementerian. Saya ingin menyentuh perkara tersebut. Tetapi sebaliknya, saya akan menyentuh isu perjawatan lain yang harus diambil perhatian oleh kementerian, iaitu mengenai penjawatan pegawai sains fizik dan pegawai sains di kementerian. Adakah kementerian sedar bahawa keperluan untuk menubuhkan jabatan fizik perubatan setiap hospital telah lama diwajibkan di negara-negara Eropah? Dan sekiranya kita melihat konteks Malaysia, penubuhan jabatan fizik merupakan satu keperluan yang mendesak sekarang dan tidak boleh ditangguh lagi agar Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya. Maka soalan saya kepada kementerian, apakah halangan yang dihadapi untuk kementerian untuk menubuhkan jabatan fizik ini? Saya ingat banyak lagi yang nak bercakap. Maka dengan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong Kertas Putih Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasama, YB. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Aizia, anak lelaki Jacob. Terima kasih Yang di-Pertua untuk beri ruang untuk saya berbahas pada hari ini tentang Kertas Putih Kesihatan. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Kesihatan yang keluarkan Kertas Putih Kesihatan. Saya juga ingin membawa beberapa kelemahan dalam sistem hospital di Malaysia yang terdapat di dalam Malaysia sekarang, di mana ramai pesakit-pesakit mengalami kesusahan untuk mendapat rawatan yang sempurna daripada hospital-hospital kerajaan. Saya ingin berkongsi sedikit tentang apa yang berlaku pada tahun lepas, awal pertengahan tahun lepas, apabila saya mengalami sakit jantung di mana pihak klinik mengatakan saya terpaksa dikejarkan ke hospital di mana saya mendapati mild attack diizin yang betul. Mild attack di mana saya kena pergi ke hospital. Apabila dibawa ke hospital Selayang, hospital yang paling diragu oleh waktu di pembukaan itu, apabila saya sampai ke hospital unit kecemasan, saya mendapati
Saya seorang yang di bawah kardiologi. Tetapi malangnya hospital Selayang tidak ada pakar kardiologi. Tidak ada pakar dalam kardiologi, maka saya terpaksa tunggu 3 hari. Saya tanya kepada doktor, kenapa nak simpan saya di sana selama 3 hari? Saya didapati mild attack. Ada perserangan jantung, maka kenapa kalau terjadi apa-apa dalam 3 hari, siapa akan tanggung? Kenapa tidak transfer saya kepada lain hospital? So ini adalah satu kelemahan. Jawapan doktor, mereka kata mereka tidak boleh transfer kepada lain, mereka kena letak di sana. So ini adalah satu masalah yang besar yang di hospital Selayang. So saya harap kementerian akan mengambil satu tindakan ataupun cara untuk mengatasi masalah apabila mereka tidak ada jabatan-jabatan tertentu seperti kardiologi ataupun dialisis, refer ataupun rujuk kepada hospital-hospital yang paling dekat untuk menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Saya amat memang saya tidak tahu bagaimana waktu itu kalau terjadi apa-apa kepada saya, apakah akan terjadi kepada keluarga saya. So, kerajaan kena ambil satu tanggungjawab memastikan hospital-hospital mempunyai segala jabatan yang diperlukan. Jikalau tidak ada, jangan simpan pesakit sampai terjadi sesuatu. Itu isu pengalaman saya. Dan pengalaman kedua, waktu saya berada dalam ward kecemasan. Ward kecemasan saya dibawa pukul 9 pagi. Mereka tidak membenarkan ahli keluarga berada dalam. Dan mangsa daripada 9 pagi sampai 1 awal pagi 1, saya berada di dalam ward kecemasan. Katil-katil terlampau dekat. Apabila pesakit yang datang dengan wheelchair, kursi roda, mereka terpaksa air kesian kaki tangan hospital tersebut. Mereka kena alihkan katil-katil tersebut untuk membawa kerusi roda dalam. So, apa yang saya nak tahu sekarang, bagaimanakah berlaku, siapa yang memberi kepersetujuan jikalau berlaku kebakaran ataupun yang tidak diingini, bagaimana pesakit-pesakit boleh menyelamatkan diri mereka apabila berlaku kesesakan katil di dalam ward kecemasan. So saya minta pihak kementerian untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga keselamatan pesakit-pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan. Yang ketiga, isu yang ketiga, saya mengalami, saya golongan OKU daripada 9 pagi sampai pukul 1 tengah malam. Saya ingin nak buang air kecil, kencing. Saya minta, saya nak urina, izinkan yang dipetul. Jawapan yang diberi oleh kaki tangan adalah, you kena jalan kaki, kena pergi bilik air. Saya kata, saya okey you. Tak boleh, you kena jalan kaki. Adakah layanan ini untuk golongan okey you? So, saya mohon kepada kementerian ambil perhatian serius perkara-perkara seperti ini di mana golongan okey you pun ada terlibat dalam kes-kes seperti ini. So kena ada sesuatu untuk memastikan golongan OKU ini dijaga dan diberi perhatian yang khusus kepada mereka. Selain pada meletakkan mereka dalam katil, dalam keadaan katil yang sesak, mereka jikalau terjadi kebakaran ataupun tidak ingini perkara-perkara yang tidak diberingini berlaku, bagaimana mereka ini menyelamatkan diri mereka? So di sini saya juga ingin bawa isu yang seterusnya adalah seperti yang tadi sahabat saya yang menyatakan tempat letak kereta. Jauh, kalau kita perhatikan ini semuanya berlaku di Hospital Selayang. Satu ketiga apabila Hospital Selayang dikenalkan, dibuat pelancaran, adalah hospital yang terbaik di Asia Tenggara. Sekarang, waktu sekarang,
dia jatuh ke bawah sekali. Selayang, Hospital Selayang. So saya mohon kepada Kementerian Kesihatan untuk mengambil satu tindakan yang tegas dan ambil perhatian bagaimana kita hendak menjalankan, memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku. Dengan ini saya menyokong sepenuhnya Kertas Putih Kesihatan yang dibentang pada hari ini dan saya ucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih. Ada seminit lagi, boleh nak sambung boleh? No, saya ikut 7 minit 7 Tak apa, disiplin. nak bagi habiskan pukul 1. Oh, Alah 2 minit nak cakap apa lagi? YB Effendi nak cakap apa 2 minit ni? terima kasih Yang di-Pertua. Sambung sikit sampai pukul 1. Boleh? Okey, terima kasih Yang di-Pertua untuk beri peluang khas untuk kepada saya untuk memberi ucapan seterusnya. Baik. Dan saya di sini juga amat kecewa sikap seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat mesti fikiran matang sekali boleh menyatakan pakaian KKM jururawat. Amat memalukan. Saya ingin nak tanya kepada ahli parlimen tersebut. Adakah ahli parlimen pergi melawat, pergi hospital untuk mendapat rawatan atau nak pergi tengok cuci mata? I minta ahli Kuantan jawab. Pergi cuci mata atau nak pergi dapat rawatan? Ia memalukan kerajaan Malaysia. Ahli parlimen berfikiran begitu songkak. Tidak ada fikiran yang matang. Kita tidak perlukan ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Negara seperti itu. Kita nak idea yang boleh bawa idea yang matang, yang membawa perubahan untuk rakyat. So saya harap ahli parlimen tersebut seperti sahabat saya yang kata, beliau wajib memberi ataupun mohon maaf terhadap isu tersebut untuk kita menghormati, mendapatkan golongan jururawat yang kita sayangi. Mereka adalah nadi untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Kita tidak boleh menyatakan pakaian mereka. Bukan kita nak pergi tengok mereka, kita nak dapatkan hikmat mereka. Saya harap ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat akan ada fikiran lebih matang di sini. Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih YB, pengalaman yang sukar juga YB di Hospital Selayang. Saya harap menteri akan ambil iktibar ya. Jadi saya rasa masa dah pukul 1, maka saya dengan ini Ahli Muhammad mesyuarat kita ditangguhkan dan akan disambung semula pada jam 2.30 petang. Sebentar tadi berlangsungnya usul perbahasan Kertas Putih Kesihatan dan seperti yang dinyatakan oleh Senator Tuan Aisayah anak lelaki Jacob, beliau mahu agar kerajaan memastikan setiap hospital mempunyai segala jabatan dan juga pakar yang diperlukan serta tidak menyimpan pesakit mereka dalam tempoh yang lama. Dan juga sebelum itu, Datin Rosriati Alang menekankan bahawa perubahan jabatan fizik adalah satu keperluan yang mendesak dan beliau juga ingin tahu apakah halangan yang dihadapi oleh kementerian bagi menambah jabatan fizik tersebut. Baik, selain di saluran TV1 juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my juga dengan muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, sekian saja dari kami di Dewan Rakyat untuk jam ini dan anda boleh terus saksikan kami di saluran berita RTM pada jam 2.